Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Sri Puji. Semoga kawan-kawan di sana sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Sofia Arisha daripada kelas 6 Ibnu Khaldun. Kawan-kawan akan bersama saya dalam rancangan Open Mic Sri Puji. Kejap-kejap. Hari ini saya tidak bersorangan. Hari ini Laila akan turut serta dalam rancangan ini. Hai Laila. Hai Sofia, amboi ingatkan lupa saya tadi. Nasib baik ingat ya. Hai kawan-kawan semua. Nama saya Laila daripada kelas 6 Ibnu Sina. Apa khabar kawan-kawan semua? Dan apa khabar juga Sofia? Alhamdulillah, sebaik-baik saja. Laila, awak pula apa khabar? Nampak ceria je hari ni. Alhamdulillah, sihat sahaja. Mestilah saya ceria. Kalau saya tak ceria, kawan-kawan kat sana mesti tak ceria juga tengok rancangan kita. Betul-betul Laila, so hari ni kita kena ceria je. Kawan-kawan pun pasti kena ceria juga walaupun kita hanya duduk di rumah. Tak boleh stres-stres. Kita kena anggap apa yang jadi sekarang ini adalah nikmat yang Allah beri kepada kita untuk sentiasa mengingatinya. Okeylah Laila, mungkin awak boleh share apa topik open mic kita pada minggu ini? Topik kita hari ini ialah penderasaan dan pengalaman sebagai kontak rapat COVID-19. Apa maksudnya ya? Maksudnya, hari ini merupakan perkongsian pengalaman kita yang merupakan kontak rapat tetapi resultnya negatif. Kenapa kita pilih topik ini ya? Kita pilih topik ini kerana minggu lepas sahabat kita Adam dan Iman telah kongsikan pengalaman mereka sebagai pesakit COVID-19 yang positif. Kali ini kita pula nak berkongsikan pengalaman kita yang negatif ini sepanjang lebih kurang 14 hari dikuarantinkan. Tak adalah kalau kawan-kawan yang pernah positif saja yang kongsikan pengalaman mereka. Kita yang negatif ni pun pasti nak berkongsi perasaan dan pengalaman kita juga. Kan Laila? Betul tu Sofia. Kawan-kawan yang pernah dijangkiti pun mesti nak tahu juga. Kita yang tidak dijangkiti ni buat apa sepanjang kuarantin di rumah kan? Ya Laila, semoga daripada perkongsian kita ini sedikit sebanyak memberi semangat kepada mereka yang pernah dijangkiti COVID-19 untuk tabah dengan ujian yang diberi kerana kita sedia maklum yang mereka yang pernah dijangkiti masih ada sedikit rasa sakit dalam badannya. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, bolehkah sekiranya awak dahulu kongsi pengalaman awak Laila sebelum kita dengar pula perkongsian daripada kawan-kawan yang lain? Boleh saja. Saya pun tak sabar ni. Okeylah kawan-kawan, saya kongsikan dahulu pengalaman saya sepanjang berkuarantin di rumah. Memandangkan kita tak boleh keluar rumah sepanjang PKP, saya mengambil peluang untuk mengajar adik saya sepanjang PDPR dan membantu parent saya kemas rumah. Selain itu, saya juga main game, solat dan mengaji. Itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya kongsikan pada kawan-kawan semua. Terima kasih Laila. Sebelum saya kongsikan pengalaman saya, apa kata kita saksikan dahulu video kawan-kawan kita yang sudi berkongsi pengalamannya dalam rancangan Open Mic ini. Okey juga tu. Jom kawan-kawan semua, kita saksikan video ini. Hai Assalamualaikum, saya Muhammad Yusufan dari kelas 5 Ibnu Basir. Okey, sekarang saya nak cerita apa yang saya buat sepanjang kuarantin di rumah. Pada 26 April, balik je daripada sekolah, saya terus ke klinik untuk buat swab test. Saya buat swab test jenis antigen. Dalam beberapa jam, terus mendapat keputusan. Alhamdulillah, saya dapat keputusan negatif. Saya balik je ke rumah, mandi menggunakan sabun. 1 Mei, pihak sekolah memaklumkan bahawa siapa yang berkeputusan negatif pergi ke Dewan Serbaguna Kelana Jaya. Saya pergi bersama bapa saya untuk membuat swab test kali kedua. Kita memakaikan gelang berwarna merah jambu kepada saya. Kemudian saya balik ke rumah mandi menggunakan sabun. Kemudian kuarantin di rumah. Dalam beberapa hari saya telah mendapat keputusan swab test kali kedua. Alhamdulillah saya dapat keputusan saya negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizafwan dari Tiga Sinar. Hari ini saya mau berkongsi pengalaman dan aktiviti saya semasa tempoh kuarantin 14 hari. Saya sangat berdebar menunggu keputusan ujian swab saya apabila saya mendapat tahu saya adalah kontak rapat kepada kawan-kawan saya. Saya amat lega apabila mendapat
mengetahui keputusan saya negatif. Semasa saya berkuarantin, aktiviti saya selama tempoh itu adalah solat 5 waktu, belajar semasa kelas online, bermain game selepas kelas online, menonton TV dan membantu ibu saya membasuh baju dan mengemas. Tambahan pula, saya dikuarantin semasa bulan puasa, tetapi alhamdulillah saya dapat berpuasa penuh sepanjang tempoh kuarantin. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya hari ini. Terima kasih semua kerana menonton saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pengisian program SRC Sembang Santai, saya ingin berkongsi sedikit mengenai pengalaman saya bergelar kontak rapat pesakit COVID-19. Alhamdulillah, saya mempunyai pengalaman kontak rapat dengan pesakit COVID-19, iaitu teman-teman serumah saya sendiri. Dan beliau juga merupakan guru Sri PUJ, iaitu Mak Ali Musa. Pengalaman yang pertama sekali yang saya risau ialah yang pertama, jika saya ini merupakan penghidap kepada COVID-19. Untuk kerana apa? Kerana saya sering berkunjung ke rumah mak su saya ataupun mak saudara saya di Puchong, dan di rumah beliau ada seorang kanak-kanak. Seperti mana yang kita tahu, kanak-kanak ini merupakan golongan yang berisiko tinggi lah sekiranya didapati terjangkit COVID-19. Itulah yang saya risau. Yang kedua, saya pengalaman yang tidak dapat saya lupakan ketika menunggu keputusan saringan swab test. Itulah pengalaman yang saya rasa susahlah kita nak lupakan. Kerana apa? Apabila selesai kita menunggu tu, perasaan berdebar-debar tu memang akan ada. Jika macam saya sendiri, bila saya buat 2-3 kali swab test pun, perasaan berdebar-debar tu tak akan ada. Kerana apa? Kita ni tak tahu. Kadang-kadang kita rasa kita ni tak ada gejala. Tetapi bila kita dah swab test, kita tengok positif. So sebab kenapa? Bila kita positif, proses kita perlu akur kepada proses yang ditetapkan oleh KKM nya. Iaitu kalau contoh perlu kepada kuarantin di pusat kuarantin, perlu pergi ke pusat kuarantin lah. Dan lain-lain. Dan sedikit sebanyak mungkin akan menjejaskan rutin harian lah, termasuk saya sendiri. Mungkin dari sudut kerja, rutin harian sebagai seorang guru, dan lain-lain. Dan ini juga merupakan memberi kesan kepada kebanyakan warga CPUJ, khususnya kepada ibu bapa yang saya lihat yang mempunyai bilangan isi rumah yang ramai. Hal ini kita tengok bila kita buat swab test, bila memang boleh buat swab test di klinik kerajaan, tapi memerlukan prosedur yang ketat. Dan kebanyakannya mereka ni kalau nak tunggu daripada KKM lama. So kebanyakannya mereka berhabis sampai beribu ringgit untuk membuat swab test sendiri. Dan ini merupakan satu tekanan ataupun kesan dari sudut kewangan sendiri, yang di mana benda ni memberi sedikit tekanan lah kepada keluarga, khususnya ibu bapa. Kemudian yang terakhir sekali, pengalaman saya sebagai kontak rapat pesakit COVID-19 ni yang positif, saya lihat ada sedikit jurang lah. Sebenarnya kita tak nampak, tapi sebenarnya memang benda tu akan nampak. Contoh Mak Ali Musa, dia dapat kuarantin di dekat rumah. Dia dapat kuarantin di rumah. So macam mana kita nak layan dia, macam mana kita nak serve dia. Macam contoh dia duduk kat bilik. So tanpa kita nak menunjukkan kita ni terlalu paranoid ataupun terlalu takut dengan dia. Sebab kita takut, dia pun terasa kan. Macam contoh orang yang positif COVID ni, diorang pun tak nak terasa terasing. Diorang tak nak terasa yang diorang ni terlalu kotor ke, sampai ataupun kita ni terlalu takut dengan dia. Tak. Sebenarnya kita tak nak tunjukkan benda tu. Tapi dalam masa sama, macam mana kita nak tunjukkan kita ni caring kat dia, kita ni nak serve. Tu macam contoh Mak Lokman selalu masak dan lain-lain. Itulah yang saya rasa pengalaman yang saya dapat kongsikan. Dan saya rasa kesimpulan yang saya dapat setelah pengalaman ni, yang pertama sekali, saya dapat lihat bagaimana flow ataupun bagaimana tata cara bila kita menghadapi. So macam contoh, ada orang ni yang first timer memang akan
macam panik. Okay, nak buat apa, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Tapi bila kita dah ada pengalaman, kita tahu okay, kalau kita dah positif, tenang, okay, call KKM. Kalau KKM tak call, kita kena pergi sendiri, CAC buat saringan sendiri. Okay, kita pergi sendiri, tak perlu tunggu KKM, sebab KKM pun faham, diorang pun dah beribu-ribu kes, so mungkin diorang pun tak sempat nak call kita. Okay, kemudian yang kedua, kita kena yakin bahawa setiap sakit itu ada ubat. Okey, dan kita yakin sebab kita dah tengok ada yang positif dan boleh jadi negatif. Boleh jadi berulang sepulih lah. Okey, maksudnya benda ni bukan bila positif akhir kepada hidup kita, tak. Okey, bila positif maksudnya kita tenang. Okey, ikut saranan KKM, makan ubat macam biasa. Okey, asingkan diri selama 2 minggu dan kita tengok flow. Okey, dan insya-Allah sebab pengalaman saya di sekolah saya sendiri, okey, iaitu Seri Puji, pengalaman alhamdulillah tak ada yang meninggal, alhamdulillah semua sembuh. Ini menunjukkan bahawa sebahagian daripada pesakit COVID-19 yang positif mempunyai harapan cerah untuk sembuh. Dan kemungkinan besar badan mereka pun dah bukan kata kebal, dah ada antibody sendiri untuk menghadapi COVID-19, insya-Allah. Okey, itulah sebahagian sharing yang saya dapat kongsikan bagaimana pengalaman saya sebagai kontak rapat pesakit COVID-19. InsyaAllah dengan perkongsian sedikit ini, saya ada harap dapat memberi sedikit input ataupun sedikit pencerahan kepada warga di luar sana, khususnya masyarakat yang masih lagi blur ataupun masih lagi tidak tahu macam mana flow COVID-19 ni. Bolehlah melakukan sedikit research. Saya rasa dekat Google pun dah banyak dah research dan sebagainya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Diharapkan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, macam-macam pengalaman menarik yang kita dengar daripada kawan-kawan dan guru kita. Betul tu Sofia, macam-macam juga aktiviti yang mereka lakukan sepanjang kuarantin di rumah. Okeylah, sekarang ni dan awak pula Sofia untuk kongsikan pengalaman awak pula. Kawan-kawan mesti nak tahu juga apa aktiviti awak sepanjang kuarantin di rumah. Laila, saya pula akan kongsikan perasaan saya selepas dapat tahu yang result saya ialah negatif. Semasa saya tahu yang saya kontak rapat COVID-19, saya baru saja tiba di Kuching, Sarawak atas urusan keluarga. Kebetulan SOP untuk masuk ke Sarawak perlu menjalani swab di lapangan terbang. Kami juga perlu menjalani kuarantin diri di pusat kuarantin terpilih untuk memastikan tiada virus yang dibawa dari Semenanjung ke Sarawak. Saya sangat berdebar menunggu keputusan swab test kerana kawan rapat saya telah disahkan positif. Alhamdulillah, selepas 2 hari menunggu keputusan saya ialah negatif. Itu sahaja perkongsian saya. Wah, kita sepatutnya bersyukur sangat kan sebab kita masih dilindungi daripada dijangkiti wabak COVID-19 ini. Ya betul, kawan-kawan pun kena bersyukur juga dan bagi kawan-kawan yang telah sembuh juga, haruslah bersyukur kerana Allah masih beri kita peluang untuk bersama-sama dengan keluarga kita. Baiklah Laila dan kawan-kawan, kita pun telah berada di penghujung rancangan Open Mic ini. Kita juga telah mendengar beberapa pengalaman daripada kawan-kawan dan guru-guru kita. Ya, betul tu. Agak-agak minggu depan topik apa pula yang akan kita kongsikan ya? Kalau kawan-kawan nak tahu, tunggu sahaja kemunculan kami minggu hadapan. Minggu hadapan kami, kawan-kawan akan bersama saudara Najmi dan saudara Rifki dalam rancangan Open Mic ini. Kawan-kawan tunggu saja update daripada kami untuk perkongsian pengalaman pada minggu akan datang. Kami sangat mengalu-alukan perkongsian pengalaman daripada kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan rasa nak berkongsi dengan kami juga seronok untuk berkongsi pengalaman kita semua. Jadi cukup setakat ini saja rancangan Open Mic pada hari ini. Semoga kita semua dilindungi dan dijauhi daripada penyakit COVID-19 ini. Amin. Semoga kita jumpa lagi ya kawan-kawan semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.